Sebelum ni Quran, hari ni kuliah. Ala kulli hal kita nak sedikit perkongsian berkenaan juga Al-Quran, tetapi lebih kepada adab. Saya ambil sedikit subtopik ataupun sedikit ilmu daripada karangan Syekh Al-Imam Abu Zakaria Yahya Sharaf An-Nawawi, iaitu kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, yang mana kitab ini menceritakan Imam Nawawi menyusun adab-adab satu orang penuntut ilmu berkaitan dengan Al-Quran, satu orang pengajar Al-Quran dan satu orang penuntut ilmu berkenaan dengan Al-Quran. Jelas di sini sebut hamalatil Quran. Hamalah ni maksudnya kita biasa sebut dalam bahasa Melayu sebenarnya. Kita sebut ibu yang hamil. Hamil tu sendiri diambil daripada perkataan bahasa Arab. Hamil maknanya membawa sesuatu. Hamil bermakna membawa kandungan, mengandung. Ataupun hamil ni membawa sesuatu lah, janin. Janin ni maksudnya jan, sesuatu yang tersembunyi di dalam jasadnya. Jadi hamalatul Quran adalah orang yang bawa Al-Quran ataupun orang yang akrab ni maknanya dekat dengan Al-Quran, baca Al-Quran. Itu disebut sebagai hamalatul Quran. Jadi insya-Allah kita juga sebahagian daripada hamalatul Quran. Bukan bermakna hamalatul Quran ni adalah orang yang hafal Quran. Nah, orang yang hafal Quran dia hamalatul Quran. Orang yang tak hafal Quran dia apa? Dia juga hamalatul Quran. Satu orang yang dekat diri dia dengan Al-Quran, dia disebut hamalatul Quran. Kalau orang yang faqih kepada Al-Quran disebut sebagai alim ulama, sebut sebagai ahlul qura. Ahlul qura ni pula adalah orang yang dia faqih dengan Al-Quran. Maknanya dia tahu tentang tafsirnya, dia tahu tentang setiap selok-belok di dalam Al-Quran, bukan setakat ilmu tajwid, semuanya lah, ilmu fawasil dan sebagainya. Jadi ilmu-ilmu berkaitan dengan Al-Quran ni dia banyak. Kalau kita sebut fiqh, dia banyak kan, tapi dalam Al-Quran juga dia banyak bahagian-bahagiannya. Tak semua orang dia menguasai semua. Nah, kita belajar Al-Quran, baca, bertajwid. Adapun orang ada maqamat taranum, itu ada bahagian dia. Ada orang belajar tentang bahagian tafsir. Ada orang belajar saja bahagian ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat muhkamat. Ada orang dia keluarkan hukum istimbat, hukum daripada Al-Quran. Banyak hukumnya. Jadi saya hanya ambil satu daripada subtopik daripada kita punya kitab ni yang akan saya jadikan perbincangan kita bersama, ataupun semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kefahaman, iaitu pada bab yang ke-6. Saya lihat bab ni menarik dan bersesuaian untuk kita bincangkan pada hari ini, insya-Allah. Pada bab 6, iaitu tajuknya adab membaca Al-Quran, dan pada sab dia iaitu qiraah bersama kelompok. Kita biasa baca Al-Quran secara berkelompok. Sama ada Ramadan ataupun selain Ramadan, perlu dihidupkan budaya membaca Al-Quran secara berkelompok. Tetapi dalilnya itu bagaimana? Ada orang dia terus tolak, tak boleh ni baca Quran secara berkelompok, seorang ambil satu juzuk dan sebagainya. Ada dalil di situ yang ulama-ulama telah susun. Apakah fadilat, kelebihan bagi orang yang baca Al-Quran secara berkelompok? Di situ banyak dalil yang saya baca sebelum ni dalam kitab ni, yang ulama telah susunkan untuk mencerita atau mensyarahkan kepada awam ni, kita ni awam, supaya kelebihan ni perlu dilakukan. Itu sebagaimana yang disebut di sini. Dia kata di sini dengan tajuk yang pertama, faslun fi istijabi qiraatil jama'ati mujtami'in wa fadlil qari'in minal jama'ati wassami'in wa bayani fadilati man jama'ahum 'alaiha wa harradahum wa nalabahum ilaiha. Tajuk yang pertama disebut di sini, anjuran membaca Al-Quran oleh jemaah secara bersama-sama dan keutamaan bagi orang-orang yang membaca bersama-sama dan yang mendengarnya
serta keutamaan orang yang mengumpulkan, mendorong dan menganjurkan mereka melakukan hal itu. Di sini diletakkan beberapa pembahagian bagi unjuran orang yang membaca Al-Quran secara berkelompok. Yang pertama di sini orang yang mendengar, termasuk bagi orang yang mendengar. Pertama orang yang bersama-sama tadi. Orang bersama-sama baca Al-Quran secara berkelompok. Kemudian bagi orang yang mendengarnya, serta keutamaan bagi orang yang mengumpulkan. Walaupun kita tak mampu nak baca Al-Quran secara berjemaah, tapi kita menjadi mercu kepada kumpulan orang yang baca Quran secara berjemaah. Contoh, kita buat grup, kita asaskan grup untuk baca Al-Quran secara berjemaah. Ataupun mendorong dan menganjurkan. Mendorong maknanya kita buat majlis untuk kita bersama-sama. Kat sini pun biasa kan hari Jumaat baca Al-Quran secara berjemaah. Jadi itu perkara yang dimuliakan. Disebut sini bila ulama meletakkan kepentingan hamiyahnya, kelebihannya dan kepentingannya itu, maka perkara itu perlu dititik beratkan. Nah, di sini apakah kepentingan? Kenapa ulama sampai meletakkan di dalam kitabnya kepentingan baca Al-Quran secara berjemaah? Kalau satu perkara itu tak penting, ulama tak sebut. Ulama meletakkan ataupun menjadikan sesuatu itu sebagai platform ilmu sebabkan perkara itu penting. Nah, teruskan lagi disebut di sini a'lam anna qira'atul jama'ati mujtami'in mustahabbatun bid-dalail adh-dhahirah wa fa'al as-salaf wal khalaf wal mutadhahirah faqad sahha 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam min riwayati Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala ma min qaumin yadhkuruna Allah illa khaffat bihimul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Qala Tirmizi hadithun hasan sahih. Disebut di sini a'lam. A'lam ni fi'il amar dengan makna ketahuilah kamu. Disebut beginilah. Ketahuilah kamu bahawasanya anna qira'atul jama'ati mujtami'in. Ataupun disebut di sini a'lam ni ingatlah. Boleh terjemahkan pelbagai. Ingatlah, ketahuilah bahawasanya membaca Al-Quran oleh jemaah secara bersama-sama ia merupakan sesuatu yang mustahabbatun. Mustahab ni apa? Mustahab ni merupakan perkara yang amalan-amalan sunnah, perkara-perkara yang dituntut ataupun yang Nabi lakukan 1, 2, 3. Satu kali ke dua kali. Contoh mustahab ni, contoh amalan apa? Seperti solat duha. Nabi lakukan perkara itu dan ia dituntut di dalam agama. Ada mandub, antaranya ada sunnah, mustahab, dan terakhir adalah ada satu lagi namanya tatu'. Tatu' ni contoh puasa hari Sabtu. Kan sebelum ni isu boleh tak puasa hari Sabtu. Nah, itu amalan yang Nabi juga lakukan, boleh dilakukan. Adapun ada larangan daripada sesetengah ulama. Contohnya larangan daripada Syekh Nasiruddin Albani. Tapi kita tak ambil pendapat tu, kita lebih ambil kepada pendapat ulama lain. Tidak kisahlah, itu yang penting kita lakukan. Disebut di sini mustahabbatun bid-dalail adh-dhahirah. Jadi ada di sini dalil-dalil yang jelas menyatakan kepentingan ataupun kelebihan bagi orang yang membaca Al-Quran secara berkelompok. Bila di sini waf'alis salaf wal khalaf wal mutadhahirah, maknanya dilakukan oleh siapa? Yang pertama telah dilakukan oleh salaf. Salaf telah lakukan amalan ni. Wal khalaf ni orang yang ulama-ulama ataupun yang terkemudian telah melakukan perkara ni, iaitu membaca Al-Quran secara berkelompok. Bukan benda yang baru ada sekarang. Bukan benda yang tiba-tiba je kita sedar-sedar akhir-akhirnya ada orang baca Quran berkelompok. Tidak. Daripada zaman Nabi SAW, sebentar lagi kita akan bawakan hadis yang mana sahabat-sahabat pun telah membaca Al-Quran secara berkelompok.
dan salaf khalaf telah jelas bagi perkara ini ataupun perbuatan ini. Faqad sahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, sah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala, disebut di sini, ma min qaumin yadhkuruna Allah illa khaffat bihimul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah, qala Tirmizi. Disebut di sini tadi disebut berdasarkan dalil tu, maka diriwayat daripada Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, baginda bersabda, tidaklah suatu kaum menyebut nama Allah Subhanahu wa taala bersama-sama kecuali mereka dikelilingi oleh para malaikat, diliputi rahmat dan turun ketenangan ke atas mereka, serta Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka di antara para malaikat di sisinya. Kita meneliti hadis ni sebagai hadis galakan, sebagaimana Nabi sebut bagaimana ma min qaumin yadhkuruna Allah, ma min, daripada tidaklah satu kaum menyebut yadhkuruna Allah, menyebut nama Allah. Disebut di sini konteksnya adalah dengan bermakna membaca Al-Quran, ataupun para sahabat ni membaca Al-Quran, illa khaffat bihimul malaikah, ya, dengan membaca kitab Allah dan mengkajinya, wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah, dan diturun kepada mereka ini sakinah, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ni dia akan memberitahu di antara malaikat hamba dia ni membaca Al-Quran secara berkelompok. Begitu disebutkan. Para malaikat diliputi rahmat dan diturunkan ketenangan ke atas mereka, yang disebutkan tadi, yang diriwayatkan oleh Tirmizi, disebut oleh Tirmizi. Hadis ini hasan sahih, hasan lagi sahih. Diteruskan lagi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khaffatuhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah, rawahul Muslim wa Abu Dawud bi isnadin sahih ala syartil Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut, dan tidaklah satu kaum, sama juga dalam hadis yang konteksnya lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, tidaklah suatu kaum berkumpul, majtama'a qaumun fi baitin, berkumpul dalam salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dengan membaca kitab Allah dan mengkajinya, di antara mereka kecuali turun ketenangan, turun ketenangan kitab Allah, wa yatadarasunahu, dan mengkajinya di antara mereka, bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun kepada mereka alaihimus sakinah, ketenangan. Orang yang baca Al-Quran secara berkelompok ni, kita skupkan, maka tidaklah turun kepada mereka ni nazalat alaihimus sakinah, ketenangan. Ketenangan yang bagaimana? Ketenangan yang pertama, suasana. Orang yang baca Quran secara berkelompok ni akan ada satu suasana yang tenang. Kemudian akan ada ketenangan di dalam hati dia. Kalau tuan-tuan duduklah di madrasah orang hafal Quran, macam saya sebelum ni duduk di kuis, belajar di kuis,
Satu perkara yang tak boleh dilupakan, satu perkara yang sangat seronok adalah apabila pelajar-pelajar tahfiz qiraat ni pada setiap pagi dia baca Al-Quran secara berjemaah, ada kelompok-kelompok. Jadi bunyi tu dia seakan-akan macam bunyi lebah gitu, tapi benda tu ketenangan. Orang yang pernah hafal Quran, orang yang pernah duduk dalam halaqah hafal Quran, dia akan tahu bunyi itu satu bunyi yang nikmat. Orang yang biasa hafal Quran, bila dia tinggalkan, bila dia dah habis hafal Quran, maka dia akan rindu dengan suasana tu. Jadi suasana ni satu perkara yang nikmat. Itu berupa ketenangan yang saya dapat lah. Beza setiap orang dia beza ketenangan dia. Kita lihat begitulah ketenangan dia yang kita boleh lihat. Saya pernah belajar dengan satu orang guru ni, dia sebelum tu dia belajar di Syubra, tahsin Quran. Disebut, dia kata antara perkara yang dia rindu adalah dia suka melihat orang menghayunkan badan. Orang yang mengulang Quran dia akan hayun. Dia kata itu satu kenikmatan daripada anak muda zaman sekarang tengok phone lebih. Macam saya lah, tengok phone lebih, hayun phone dan sebagainya. Jadi dia kata dia rindu dengan keadaan tu. Jadi itu satu kenikmatan bagi dia. Orang yang dia duduk dalam halaqah Al-Quran, pasti dia akan rindu. Pastinya dia akan rindu. Berbeza kalau kita baca Quran seorang-seorang berbanding kita baca Quran secara berjemaah. Adapun orang yang baca Quran secara berjemaah, dia akan datang jazbah, dia akan datang semangat yang lain daripada lain kan. Bila baca Quran secara berjemaah, kita rasa macam seronok. Kita tengok sahabat-sahabat kita baca Quran. Benda tu satu amalan yang murni, amalan yang perlu diteruskan. Hari ni setengah-setengah masjid, setengah-setengah surau dah tak buat tadarus Quran, tinggal. Lebih diutamakan selepas tarawih makan-makan. Habis makan-makan balik. Saya tak cakap makan-makan salah, itu pun saya suka juga, terbaik. Tetapi yang tak baiknya tinggalkan amalan bertadarus. Tinggal. Lebih utama balik, bila dah kenyang dia balik, dia tidur. Esok dia kembali sahur dan berpuasa seperti biasa. Yang dia buat solat tarawih itu pun dia minta 8 rakaat saja. Ada ke dalam agama ni kita boleh request nak ni, nak tadarus ambil, tak nak buat, tak apa. Tidak ada galakan. Jadi dalam beragama ni kena dipaksa, kena buat sedikit-sedikit. Macam Quran ni memang mula-mula kita rasa segan, malu kan, nak mengalunkan suara yang didengari oleh sahabat-sahabat kita yang kita dah kawan selama 40 tahun dan sebagainya. Nah, kita kadang-kadang rasa malu, rasa segan kan. Tapi benda tu perkara biasa sebenarnya. Dalam agama dia tak ada malu. Kita perlu berlebih-lebihan dalam menuntut ilmu agama. Nah, ada dua perkara yang kita perlu iri hati dengan dalam agama. Yang pertama, orang yang diberikan kefahaman dalam Al-Quran, itu kita iri hati. Macam apa kelebihan dia ni Allah beri pada dia? Apa dia punya fikiran begini, kelajuan hafalan dan sebagainya. Satu lagi, orang yang kita perlu iri hati dalam agama adalah orang yang kerap kali dia menginfakkan sebagian hartanya dalam agama. Maknanya kalau dia ada harta sikit, dia infak. Dia ada harta yang banyak, diinfak. Ada sikit pun diinfakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini dua orang yang perlu kita iri hati. Kita belajar ilmu tidak mendatangkan kemuliaan, tuan-tuan. Ilmu ni kalau kita belajar makin banyak, dia akan mendatangkan sifat sombong, bongkak, takabur. Kalau tidak diperhalusi, tidak disaring dengan ilmu tasawuf, mensucikan hati. Orang yang tidak sucikan hati, ada juga disebut dalam kitab ni, orang yang nak hafal Quran pertama, hati dia kena bersih. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya, doa kan. Orang yang nak buat sesuatu perkara berkenaan dengan agama, hati dia kena suci, kena bersih, kena dibersihkan dahulu. Seandainya dia buat perkara tidak bersihkan hati, tidak ada membersihkan hati, amalan membersihkan hati, zikrullah, tidak berzikir, tidak mengingati Allah Subhanahu wa taala,
maka amalan yang baik itu dia tidak akan hinggap lama dalam diri kita. Lama-lama dia akan terhakis dan sebagainya. Nah, begitu. Sebab itu penting mensucikan hati. Seterusnya kita teruskan lagi insyaallah. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabihi faqala ma yujlisukum qalu jalasna nadhkurullaha ta'ala wa nahmaduhu lima hadana lil Islam wa manna alaina bihi فقال أتاني جبريل صلى الله عليه وسلم أخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن والأحاديث في هذا كثيرة. Disebut di sini, diriwayatkan daripada Muawiyah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabihi faqal, Nabi keluar bertemu dengan kelompok daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kata Nabi keluar dan bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi, dan sahabat-sahabat Nabi ni duduk dalam satu kelompok. Ma yujlisukum, Nabi bertanya, untuk apa kamu duduk? Maknanya sahabat Nabi ni duduk dalam kelompok, dan Nabi tanya kepada mereka, ma yujlisukum, untuk apa kamu duduk? Untuk apa kamu duduk macam ni? Ni namanya, Nabi dia tanya kepada sahabat ni, kenapa dia duduk begini? Untuk apa? Apa hadafnya? Apa tujuannya? Berkata sahabat, qalu jalasna nadhkurullaha ta'ala, kami duduk ni nadhkurullaha ta'ala, untuk mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami duduk ni, mereka berkata, menjawab, kami duduk untuk menyebut nadhkurullaha ta'ala, menyebut dan mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nahmaduhu lima hadana, dan kami memuji-mujinya kerana memberi petunjuk kepada kami lil Islam, dan menganugerahkan kepada kami Islam. Nah, Nabi bertemu tadi dengan para sahabat yang duduk secara berkelompok. Nabi tanya, apa sahabat buat ni? Untuk apa ni? Dan apa sahabat kata? Qalu jalasna nadhkurullah. Berkata sahabat, jalasna nadhkurullah, kami duduk ni, duduk untuk apa? Untuk menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi perbahasan sebelum ni. Boleh ke zikir Allah? Allah, Allah, Allah. Nah, banyaklah timbul perbahasan, boleh ke tidak boleh. Wa nahmaduhu lima hadana lil Islam, dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun biasa baca suratul Fatihah, kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara disiplin orang yang membaca doa adalah mesti ada pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Alhamdu ni dia isim makrifah. Diketahui pujian itu alhamdulillah kepada Allah. Bila diletakkan begini bermakna, kalaulah ada pujian bagi manusia, bagaimana cara dia? Dengan mengembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya yang layak pujian itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kena faham tu. Kadang-kadang kita ni manusia, kalau dia ada sifat sombong, barangkali termakan dengan pujian yang dilontarkan kepada dia. Sebab apa? Ada sifat ananiyah, keakuan dalam diri dia, tanpa mengembalikan pujian yang manusia beri itu kepada Allah. Hadza min fadli rabbi. Dapat pujian dia ambil, lama-lama dia rasa suka dengan pujian. Ini sifat ananiyah, dia rasa inilah aku yang buat, ini aku buat.
tanpa dia mengembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dia makan, termakan, habislah diri kita. Sebab tu kena ada sifat membersihkan hati, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuhan alamin. Alamin ni apa? Jamak kepada alam. Alama. Ilmu pun alam, tahu. Alam ni apa? Alam ni ulama menyebut dalam kitab tauhid, kullu ma siwallah. Apa yang lain daripada Allah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala, itu disebut alam. Alam ni adalah sesuatu yang ada jisim, latif ataupun kasif, lembut ataupun kasar, apa yang boleh disentuh ataupun tidak, apa yang boleh dilihat ataupun didengar, itu alam. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, itu alam. Alam ni benda yang ada jirim, benda yang ada jisim. Jirim dan jisim ni kalau orang mengajar sains tu tahulah. Benda yang boleh, benda yang makhluk selain daripada Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk, maka dia adalah alam. Alam, maka semuanya bawah takbir Allah Subhanahu wa taala. Mudah kata begitu. Disebut di sini seterusnya, wa man 'alaina bihi faqal atani Jibril. Maka datang Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarani anna Allah ta'ala yubahi bikumul malaikah. Dan Jibril ni mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yubahi bikumul malaikah, berbangga-bangga kepada para malaikat tentang perbuatan orang yang berkumpul menyebut-nyebut nama Allah, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baca Quran tu memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, mentazimkan Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan berbangga-bangga dengan kita kepada para malaikat. Itu untungnya orang yang baca Quran secara berkelompok. Adapun seorang pun sama, sifatnya begitu. Orang kelebihannya orang yang berkelompok ni disebut tadi nazalat, akan diturunkan sakinah, ketenangan kepada diri-diri orang yang baca Al-Quran secara berkelompok ni. Syurah berapa ya? Tujuh minit ya, insyaAllah. Sikit lagi. Rawahu Tirmizi wa Nasa'i, yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Nasa'i. Wa qala Tirmizi, berkata Tirmizi, hadisun hasan, hadisnya hasan. Wal ahadits fi hadza katsirah. Hadis-hadis yang sebentuk begini, yang seperti ini banyak. Banyaklah hadis-hadis yang berkaitan dengan kelebihan fadilat orang-orang yang baca Quran secara berkelompok. Banyak, tak perlu kita sebut, banyak tuan-tuan. Yang masalahnya bila sebut dulu sebelum kaji, tak tengok lagi kitab-kitab hadis, tapi terus membantah. Itu sifatnya tu. Contoh macam orang yang tak kasih doa akhir tahun dengan awal tahun, disebut kat situ, dia kata, oh ini amalan Syiah Ismailiyah. Duk di Selangor tapi sebut, padahal keluar jaiz kena baca doa tu di setiap surau dan masjid, tapi ditolak, dia kata amalan. Tak kaji lagi kelebihan doa galakan di dalam yang mana ulama telah susun. Itu sifat manusia zaman sekarang, suka membantah, suka menyalahkan dulu sebelum dia kaji. Tak ada sikap Nabi SAW tabayyun, tak ada. Yang penting cakap dulu biar nampak bijak, baru dia kaji. Bila dah kaji-kaji kena batang hidung, barulah macam barulah terduduk diam di situ. Itu sifat kita hari ini. Jadi ulama-ulama ni dia kaji dulu baru dia cakap. Tahu dulu baru dia sebut. Belajar berpuluhan tahun baru dia sebut. Lagilah perkara-perkara yang sampai kepada kita ni tanpa kita tahu asal usulnya, tanpa kita tahu kepentingannya, tanpa kita tahu apakah tujuannya, lalu kita sebarkan terus.
Termasuklah di FB ke di WhatsApp ke sampai satu perkara. Kita mau katalah balawani walau ayah. Kita ambil hadis Nabi, sampaikanlah daripada aku walaupun sepotong ayat. Walaupun satu perkataan, kita pun ambil perkataan tu. Tidak, dia kena selari dengan tabayun. Nabi juga tabayun setiap perkara yang sampai kepada Nabi. Begitu. Yang terakhir disebut di sini warawatir, mana tadi? Disebut di sini warawa ad-Darimi bi ihsanadihi an Abi Abbas radhiyallahu anhuma man istama'a ila ayatin min kitabillahi ta'ala kanat lahu nuran. Sebagaimana yang disebut oleh diriwayatkan ataupun daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hadis yang dibawa oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, man istama'a ila ayatin min kitabillah, siapa yang mendengar daripada ayat-ayat Allah, kitabillahi ta'ala, man istama'a kanat lahu nuran, maka sesungguhnya ia akan menjadi cahaya kepada dia. Ayat Al-Quran ni cahaya, tuan-tuan. Sebab tu pelaku maksiat, tuan-tuan, dia tak boleh masuk ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran ni dia ilmu. Al-ilmu nur. Nurullah la yuhda lil asi. Ilmu itu cahaya. Cahaya ni dia tak masuk ke dalam orang-orang manusia berlaku maksiat. La yuhda, tidak masuk, tidak menjadi petunjuk kepada satu orang berlaku maksiat. Al-Quran juga begitu. Dia tak boleh sekali. Benda yang baik dan buruk tak boleh berlaku sekali. Tak boleh berlaku sekali. Dia tak boleh seiring. Satu perkara yang kontradik. Dia perlu berpisah. Ada pun orang yang dia selalu berbuat kejahatan, dia melakukan kebaikan. Kebaikan tu tak boleh melekat, berpura-pura, ataupun sifat tu bukan sifat yang dia boleh ada kat diri dia selama-lamanya, melainkan Allah bagi hidayah dan dia berubah ke arah kebaikan. Dia tak boleh sambil dia melakukan kejahatan, di situ dia melakukan kebaikan. Biasa orang tengok cerita Robin Hood kan, buat benda jahat untuk tolong benda yang baik. Curi duit banyak-banyak nak bagi orang, tak boleh. Curi duit tu tak boleh. Niat tak menghalalkan cara. Niat baik tapi perkara jahat tak boleh. Mana logik kita kalau tengok cerita Robin Hood, kita macam betul lah tu cerita ni yang terbaik ni. Tak boleh. Mana boleh begitu. Pertama, cara niat tu kena baik, cara pun kena baik. Mana boleh niat buruk, cara baik. Tak boleh juga. Dia kena selari. Innamal a'malu binniyat. Ini kita belajar hadis tu. Saya fokuskan di sini, kanat lahu nuran, akan menjadi cahaya kepada, cahaya apa? Cahaya petunjuk kepada satu orang mukmin. Baca Al-Quran akan diberi petunjuk. Sebab tu kena rajin baca Al-Quran. Kena selalu menjadikan amalan rutin seharian, tak tinggal baca Al-Quran. Sehari 1-2 ayat ke, satu potong ayat. Bila dia hari-hari dia lakukan, mesti kena tambah. Mesti sehari ni dia boleh baca satu muka. Esok dia akan addicted lah, dia akan ketagih. Biasa orang yang selalu lazim Quran dia akan ada perasaan ketagih. Dia akan seronok. Syarat dia tak berlaku dengan maksiat. Maknanya tak ada buat benda-benda yang tak baik ni, maknanya contoh hasad, dengki, kutuk, gosip dan sebagainya. Tak boleh berlaku macam tu. Orang yang baca Al-Quran, Nabi sebut kan dalam hadis Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah kamu Al-Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Maka sesungguhnya dia, yakni Al-Quran, akan datang pada hari kiamat, qiyamah, menjadi syafaat kepada sahabatnya. Jadi orang yang baca Al-Quran ni, Al-Quran akan datang pada hari Yaumul Qiyamah, akan jadi syafaat di ashabi, kepada sahabat dia. Sahabat dia siapa? Inilah
orang yang hamalatil Quran, orang yang membawa Al-Quran, orang yang baca Al-Quran, orang yang hafal Quran, orang yang mentadabbur Quran, orang yang melazimkan diri dia setiap hari dengan Al-Quran, tak tinggal Quran, istiqamah bersama Al-Quran. Gitulah, barulah jadi hamalatil Quran. Dan selari dengan hadis Nabi ni, insya-Allah dapat syafaat pada yaumul qiyamah, hari kebangkitan. Wallahu a'lam bishawab. Insya-Allah terima kasih kepada tuan-tuan yang mendengar sedikit perkongsian saya pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan terus kita istiqamah dalam jalan orang yang menuntut ilmu Al-Quran dan mengajarkannya. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita tutup dengan tasbih kafarah, surah wal 'asr dan doa tilawah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم لا تدع في مقامنا هذا يا الله ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا معسرا إلا يسرته ولا فقيرا إلا غنيته ولا سائلا إلا أعطيته ولا بعيدا إلا قربته ولا عدوا إلا خذلته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عازبا إلا زوجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين.